Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. PDPR kita petang ini kita mulakan dengan pelajaran ibadat pada muka surat 11 dengan tajuk istinja. Baik, mari kita tengok apa dia arti istinja. Umat Islam dituntut untuk menjaga kebersihan diri. Satu daripada tuntutan tersebut ialah membersihkan kubul dan dubur setiap kali selepas membuang air kecil atau air besar. Istinja ini sangat penting, wajib kita buat, mesti kita buat selepas kita buang air kecil dan buang air besar. Cuci, basuh kemaluan kita menggunakan air bersih. Biasa dalam rumah ada air paip dalam baldi ataupun kadang-kadang terus daripada getah paip dan sebagainya. Jadi umat Islam dituntut ni mesti buat. Jangan tak buat, dituntut ni mesti buat untuk menjaga kebersihan diri. Kita kena jaga kebersihan ni dalam apa jua keadaan pun. Bukan saja nak solat baru bersih diri, nak masuk masjid baru bersih diri. Tidak. Kita kena bersih diri pada setiap masa supaya badan kita sentiasa bersih, jauh daripada sebarang penyakit. Setiap kali selepas buang air kecil atau air besar, istinja. Atau kita kata, Melayu cakap bercebok, Arab kata istinja. Itu ada dalam pelajaran kita, istinja. Baik. Pengertian istinja. Istinja ialah menyucikan kubul dan dubur, bercebok selepas membuang air kecil atau air besar. Lepas buang air kecil atau air besar, cebok. Mesti cebok. Dia kecil-kecil, awak pakai pampers, awak berak. Mak awak bukan lap aja. Dah lap awak dengan tisu basah, pakai pampers, pergi cebok. Kalau dah besar sikit, pakai pampers, dah berjalan semua, pergi cebok kat bilik air. Mesti bercebok. Mak awak dah ajar daripada kecil, kerana orang Islam telah dituntut untuk istinja selepas buang air kecil atau buang air besar. Sama ada pakai pampers atau tak pakai pampers. Kat sini, Ustazah, izinkan saya pergi ke tandas. Kata budak ni. Baik, Ustazah kata silakan, tetapi istinjaklah dengan betul. Ajar istinjak. Daripada kecil kita kena ajar istinjak itu macam mana, cara bercebok yang betul. Sebab tu tak digalakkan budak lelaki kencing berdiri. Kerana kalau kencing berdiri, dia istinjak nanti dah kotor lah dia punya seluar lah sebagainya sebab dia berdiri. Dah lah nanti air kencing tu mercik-recik kena seluar. Memang digalakkan lelaki atau perempuan kencing mesti cangkung. Mesti mencangkung. Jangan sekali-kali kencing berdiri. Tak boleh. Kencing mesti duduk. Adabnya kencing duduk. Baik, muka surat 12. Hukum istinja. Hukum istinja wajib atas setiap mukallaf lelaki dan perempuan. Wajib tau. Istinja ni dihukumkan wajib. Mesti ni hukum dia. Kalau awak tak istinja setelah awak buang kecil, buang yang besar, berdosa. Bila dah wajib tu berdosa lah. Tak buat. Kenapa tak cebok? Tak ada air. Okey, tak ada air. Memang dah tak ada apa nak buat. Kesat. Ada caranya. Awak tengok. Apa dalil istinja? Apa dia dalil? Sabda Nabi. Sabda Rasulullah SAW. Tanazzahu minal bawli fa inna ammata azabil qabri minhu. Riwayat Imam Ad-Darqutni. Dia kata apa? Bersihkan dirimu selepas membuang air kecil. Sesungguhnya banyak azab kubur daripadanya. Siapa yang tak membersihkan diri kubul dan dubur, dia akan dapat azab kubur. Sebab dalam kubur ni kita tak tahu, siapa pun tak boleh ceritakan. Tak ada orang bangun daripada kubur nak ceritakan dengan kita. Tetapi Nabi dah cakap, sabda Rasulullah dah cakap, tanazzahu minal bawli fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersihkan dirimu. Sesungguhnya banyak azab kubur daripada kita kencing tak cebok. Kecuali memang darurat. Dalam keadaan memang tak ada air, itu lain cerita. Tetapi lazimnya, biasanya kita sekarang semua rumah ada air. Baik.
Tengok 3.4. Alat-alat istinja. Alat-alat yang digunakan untuk beristinja. 1. Air yang menyucikan, iaitu air mutlak. Air mutlak iaitu air yang suci lagi boleh menyucikan yang lain. Contohnya air apa? Kita dah belajar. Air hujan, air sungai, air peringgi, air laut, air mata air, air embun. Ada 7 jenis air yang boleh kita gunakan untuk menyucikan kubul dan dubur setelah kita membuang air besar dan buang air kecil. Yang kedua, benda-benda yang kesat dan suci yang boleh menghilangkan najis seperti batu, daun dan sabut. Ni batu yang bagaimana? Guli boleh, guli tak boleh. Guli dia licin. Gunakan batu yang persegi. Yang mempunyai yang kesat dan persegi. Guli tak boleh kerana dia licin. Daun yang kering, yang kesat. Sabut yang kering yang boleh kita gunakan untuk bercebok. Baik, contoh batu, tisu, kain, kemudian lagi sabut kelapa, daun yang kering, kemudian kertas, benda yang kesat, Tapi tak boleh menggunakan bahan-bahan bercetak seperti buku, kertas. Awak ambil bukunya, awak koyak kesat. Tak boleh menggunakan kertas. Contohnya surat khabar tu tulisan, bukan tulisan Rumi, tulisan Jawi contohnya. Pastikan tulisan mungkin tulisan-tulisan yang lain lah. Ataupun lebih baik gunakan kertas yang kosong, yang tak ada bertulis apa-apa. Baik. Cikgu nak murid-murid tulis pengertian istinja. Istinja ialah menyucikan kubul dan dubur, iaitu bercebok selepas membuang air kecil atau air besar. Ini tugasannya, buat 1. Yang kedua, alat-alat istinja, muka surat 12. Buat alat yang digunakan, apa dia? Nombor 1, nombor 2, dan lukiskan gambar-gambar alat untuk beristinja. Lukis warna lah, buatlah lawa-lawa, cantik-cantik lah buat. Kat rumah kan banyak masa malam ke apa, buatlah molek-molek. Itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.